Astaghfirullahaladzim Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum atubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi al-Mustafa Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Sya'unillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala abil qasimil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad al-fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirabbil azim war rasulil karim wal malaikatil muqarrabin. Assalatu wassalamu alayka ya sayyidi ya Rasulullah. Khudh biyadi qallat hilati adrikni. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah. La kulli syai'in qadir. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Al-Qur'anu huwa an-nurul mubin wa dzikrul hakim was siratul mustaqim. Rawahul Baihaqi. Kita tengok pada muka surat 19. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, Al-Qur'anu huwa an-nurul mubin. Al-Quran ialah cahaya yang amat nyata. Wa dzikrul hakim, dan sebutan yang berhikmah. Wassiratul mustaqim, dan Al-Quran ialah jalan yang betul. Hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Baihaqi radhiyallahu ta'ala anhu. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menyebut dalam hadis ini, Al-Quran huwa nurul mubin. Al-Quran ialah cahaya yang amat nyata. Cahaya dengan maksud ialah pedoman, panduan, dan juga petunjuk kepada kebenaran ataupun jalan yang lurus. Jadi An-Nurul Mubin itu ialah satu kinayah kepada
Al-Quran ialah kitab petunjuk, seperti mana yang Allah Subhanahu wa taala sebut, dzalikal kitabu la raiba fi hudan lil muttaqin. Al-Quran itu seperti mana yang Allah sebut ialah kitab yang disebut dengan kitab yang tidak ada raib ataupun Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, keraguan padanya. Al-Quran ialah kitab petunjuk. Bila mana Al-Quran ialah kitab petunjuk, sudah pasti Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dia tidak ada jenis keraguan. La raiba fih. Kalau kita mengaji bahasa Arab, la raiba, la tu ialah nafiyatun lil jinsi, menafi jenis, segala jenis ragu-ragu. Mana Al-Quran itu tidak ada keraguan di dalamnya sama sekali. Al-Quran, oleh kerana Allah kata dia ialah kitab yang tidak ada keraguan, jadi kamu tak perlu berprasangka kepada Al-Quran. Bila mana Allah Subhanahu wa taala menyebut sesuatu dalam Al-Quran, maka dia ialah kebenaran. Sebagai contoh, dalam Al-Quran Allah sebut, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, berkenaan dengan ciptaan manusia. Allah sebut, Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, sebagai contoh. Allah sebut, bacalah dengan nama Tuhan engkau yang mencipta. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhan engkau yang mencipta. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Allah Subhanahu wa taala mencipta manusia daripada 'alaq. 'Alaq ni maknanya gantung. Allah mencipta manusia daripada 'alaq, daripada gantung. Kalau kita kaji penciptaan manusia ni, bila mana seseorang perempuan itu lekat, bila mana dia bersama dengan suami dia, bila mana Allah dah mencipta manusia, kita pun kata lekat dah. Bila mana Allah Subhanahu wa taala mencipta kita daripada setitis mani, bila mana bercantum di antara dua cantuman laki-laki dan perempuan tu, maka kedudukan benih manusia itu duduk di rahim seorang perempuan itu dalam keadaan tergantung. Allahumma salli ala, dia lekat di rahim dalam keadaan gantung. Tu Allah kata khuliqal insana min 'alaq. Dicipta manusia daripada 'alaq, daripada gantung. Barangkali sebelum daripada ada ilmu sains, orang tak faham lagi. Sebab tu mana turun Al-Quran hari itu, orang tak faham lagi. Tapi bila mana ilmu tu berkembang, ada ilmu moden namanya sains, baru orang faham. Oh, tu katakan Al-Quran itu ialah nurul mubin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, cahaya yang amat nyata, terang, memberi petunjuk.
Yang kedua, Al-Quran. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dalam Quran ada banyak cerita-cerita, sehingga dalam Al-Quran dia ada surah cerita, suratul Qasas, surah cerita-cerita. Dalam Quran Allah cerita tentang Nabi Allah Ibrahim, Allah cerita tentang Nabi Allah Nuh, Allah cerita tentang Nabi Allah Daud dan sebagainya. Tetapi dalam Al-Quran tidak ada spesifik secara lengkap di mana tempat tu, tarikh dia, tahun dia, tak ada. Semua cerita dalam Quran tidak ada secara lengkap penceritaan pasal apa. Sebabnya ialah kerana Al-Quran dia bukan buku cerita. Al-Quran ialah buku. Al-Quran ialah kitab petunjuk. Jadi Al-Quran datang untuk memberi petunjuk. Al-Quran main untuk memberi pedoman. Jadi cerita yang Allah cerita itu ialah untuk memberi petunjuk pada manusia. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sebab itu Al-Quran jangan sekadar kita baca, tapi kita tak tahu apa kandungannya. Kalau kita baca, sakat baca, kita tak tahu kandungan, kita tak akan dapat petunjuk. Tapi kalau kita baca Quran, kita tahu kandungannya, kita akan dapat petunjuk. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sebagai contoh, Allah Ta'ala menceritakan tentang kekasih-kekasihnya. Allah cerita macam mana Allah suruh Nabi Allah Musa dan Nabi Allah Harun pergi jumpa Fir'aun. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allah cerita tentang Allah menceritakan tentang bagaimana pertemuan di antara Nabi Allah Musa dengan Fir'aun. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Begitu juga Allah cerita dalam Quran macam mana akibat orang yang mendustakan ayat-ayatnya. Sebagai contoh, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Qarun ialah contoh orang kaya yang meninggalkan petunjuk. Qarun ni dia bukan sebarang orang. Qarun ni sepupu Nabi Allah Musa. Dia ialah contoh orang kaya yang meninggalkan petunjuk. Akhirnya subhanallah, akibat daripada meninggalkan petunjuk, dibenamkan oleh Allah ke dalam bumi. Maka sebab itu Allah suruh kita berjalan atas muka bumi, tengok kesan daripada menolak petunjuk. Dalam Quran Tuhan sebut, Allahumma salli ala sayyidina fasiru fil ardi fanzuru kaifa kana aqibatul mukadzibin. Berjalanlah kamu di atas muka bumi, kamu tengok apa kesan orang yang mendustakan ayat Tuhan. Orang kita jalan, orang kita jarang berjalan. Orang putih jalan, kita jarang berjalan. Kalau kita berjalan, contoh, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, kita pergi ke Mesir. Pergi ke Mesir, bila kita cerita, bila kita baca tentang cerita Qarun,
Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Pilah ke Fayyum. Fayyum ni tempat duduknya Tasik Qarun. Sallallahu Sayyidina Muhammad. Bila kita pi, barulah kita akan dapat membayangkan tu dia harta dia. Seluruh Tasik tu, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, seluruh Tasik tu harta dia. Jadi maknanya seluruh Tasik tu hartanya dibenamkan oleh Tuhan. Cuma saya tak sempat pi istana Qarun. Waktu saya mengaji dulu, duit yang orang tua saya hantar, saya bagi 3. Salah Sayyidina Muhammad. 1 untuk mengaji, 1/3 untuk mengaji, 2/3 untuk beli kitab, 1/3 lagi untuk jalan. Allahumma salli ala Sayyidina. Jalan ni, lepas daripada periksa, berjalan. 7 tahun saya duduk Mesir, lepas periksa berjalan. Tapi tak habis, banyak. Tak sempat nak pergi semua. Antara yang tak sempat pergi ialah nak tempat istana Qarun tu. Dengan Tasik tu pun jauh lagi. Dan istana tu Tuhan tinggal. Untuk hampa tengok tu kaya, melana, tapi menolak petunjuk, tu kesannya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ya tuan-tuan, subhanallah, maka tu petunjuk daripada Al-Quran. Antara lain, sallallahu Sayyidina Muhammad, cerita tentang bagaimana Nabi Allah Musa pergi munajat dengan Tuhan 40 hari di Tursina. Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi bila mana Allah suruh Nabi Allah Musa untuk menerima pelantikan ataupun penabalan sebagai seorang Rasul di Tursina. Sallallahu Alaihi Wasallam Muhammad. Dalam Quran menceritakan tentang sewaktu mana Nabi Allah Musa pergi munajat di Tursina, ditinggalkan Nabi Allah Harun. Sallallahu Alaihi Wasallam Muhammad. Balik-balik mai, tengok-tengok Bani Israel dah menyembah dah menyembah lembu. Sallallahu Alaihi Wasallam Muhammad. Dan Quran menceritakan Nabi Allah Musa pegang janggut Nabi Allah Harun. Pasal apa jadi macam ni kaum dia ni? Aku tinggal 40 hari, pasal apa jadi macam ni? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Yang jadi macam tu ialah kerana angkara satu orang yang bernama Musa juga, tapi Musa Samiri. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Musa Samiri dibela oleh Jibril, tapi jalannya ialah kebatilan, akhir batil. Nabi Allah Musa dibela oleh Fir'aun, tapi akhirnya jalannya kebenaran. Musa sama-sama Musa. Cuba tengok pelajaran. Tuhan nak abad kata, walaupun kita ni, masalah Sayyidina Muhammad, duduk dalam rumah yang penuh dengan cahaya, tapi hidayah duduk pada Tuhan. Mungkin kita duduk dalam rumah yang gelap, yang penuh dengan kemaksiatan, tapi kalau Allah nak memberi petunjuk, maka jadilah seperti Nabi Allah Musa. Nabi Allah Musa dibela oleh Fir'aun. Musa Samiri dibela oleh Jibril. Macam mana Musa Samiri boleh menghidupkan lembu? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sebab sepanjang dia tengok, setiap kali Jibril mai, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, dan setiap kali Jibril meninggalkan dia,
sewaktu mana Jibril pijak rumput yang mati, rumput yang mati hidup. Sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya dia ambil rumput yang mati yang dipijak oleh Jibril hidup tu, hak tu dia buh dalam lembu yang dia buat tu, hidup lembu tu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka jadi fitnah kepada Bani Israel. Akhirnya mereka meninggalkan petunjuk, mereka terjatuh dalam kebatilan. Jadi subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka begitu juga Nabi kita SAW sangat teringin bapa saudaranya masuk Islam, Abu Talib. Tapi sampailah akhir umur Abu Talib, Nabi tak dengar Abu Talib mengucapkan 2 kalimah syahadah. Maka turunlah ayat, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Sallallahu Muhammad. Engkau tidak akan mampu untuk memberi hidayah kepada siapa yang engkau kasih, tapi Allah itu memberi hidayah kepada siapa yang dia nak. Di dalam Quran penuh pengajaran dan petunjuk yang disebut dengan An-Nurul Mubin, cahaya yang terang. Itu pun kalau nak diambil petunjuk oleh kita. Quran ni tuan-tuan, masalah Sayyidina Muhammad, kat siapa? Siapa yang akan ambil Quran jadi petunjuk? Orang yang bertakwa. Kalau seseorang tu tak bertakwa, dia tak akan ambil Quran jadi petunjuk dah. Dia nak ambil yang lain. Lepas tu Allah kata, hudal lil muttaqin, petunjuk pada orang-orang yang bertakwa. Kalau jenis patuh pada Allah, jenis tak lawan Tuhan, orang tu lah yang akan ambil Quran jadi petunjuk. Tapi kalau hidup ni tak berpandukan kepada perintah Allah, bahkan melanggar titah perintah Tuhan, dia tak akan ambil Quran jadi petunjuk dia. Contoh lain, bab menghidupkan, mengimarahkan masjid. Orang macam mana boleh mengimarahkan masjid? Dalam Quran Allah kata, innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama shalah wa ata zakah wa lam yakhsha illallah. Hanya saja yang datang, yang boleh mengimarahkan rumah Allah ialah yang Tuhan sebut, innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir. Orang yang beriman dengan Allah dan hari akhirat. Wa aqama salah, orang yang mendirikan sembahyang. Wa ata zakah, orang yang mengeluarkan zakat. Wa lam yakhsha illallah, dan orang yang tak pernah takut melainkan hanya kepada Allah. 5 syarat ni. Ada 5 perkara ni boleh main masjid. Tak ada 5 perkara ni, tu saya kata beriman dengan Allah dan hari akhirat. Allah selalu kembang. Kalau beriman dengan dia mesti kembang. Beriman dengan hari akhirat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Hari akhirat tu mula di mana? Mula akhirat ialah mati. Sebab itu orang yang dalam kepala otak dia, pemikiran dalam otak dia, dalam hatinya ada mati, orang tu boleh main masjid. Kalau dalam kepala otak tak ada mati, itu tak boleh main mengimarahkan masjid. Dan orang yang selalu main masjid, main surah, main masjid, selalu kita tengok, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dia mati di antara dia pergi masjid ataupun dia balik masjid. Tu betapa dekatnya masjid dengan akhirat. Yakinlah kalau kita ni orang masjid, kita akan mati sama ada waktu atau waktu balik. Mati di masjid ke,
ataupun mati balik masjid. Yakinlah salah Sayyidina Muhammad. Dan Tuhan tak pernah mensia-siakan orang yang berbuat baik kat dia. Allah jamin, innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Allah tidak pernah mensia-siakan ganjaran balasan pada orang yang berbuat baik pada dia. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Baru-baru ni kita tengok satu berita, 4 orang dalam satu keluarga hilang dalam satu masa. Lepas tu orang kampung saya, kampung Kembai di Baling, Allahumma salli ala Sayyidina, mati 4 ahli keluarga dalam satu masa. Mak dia salah Sayyidina Muhammad, anak, menantu, cucu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Yang si mak ni dia mati sebelum raya kan? Sebelum raya tu salah Sayyidina Muhammad. Dia mati sebelum raya. Dia mati tu sebelum raya. Tengah puasa. Ambil daripada puasa 1 Zulhijjah sampai nak masuk pasal sampailah hari Arafah. Dia mati tengah puasa. Tuhan tak akan mensia-siakan orang yang berbuat baik pada dia. Dan mati dalam keadaan macam mana? Masalah Sayyidina Muhammad, aurat terjaga, tudung tak tercabut. Allahumma salli ala Sayyidina. Tu Tuhan jaga orang yang jaga dia. Jadi subhanallah, masalah Sayyidina Muhammad dari Al-Quran sentiasa membuktikan kebenaran bahwasanya Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allah sentiasa memelihara dan tak mensia-siakan orang yang selalu berbuat baik pada dia. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Qala wa dzikrul hakim. Al-Quran juga ialah merupakan sebutan yang berhikmah. Al-Quran menggunakan tata bahasa yang sangat berhikmah. Sebagai contoh, Allah sebut, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allah sebut tentang orang perempuan. Allah sebut tentang orang perempuan. Fa'tu harthakum anna syi'tum. Datangilah ladang kamu mengikut apa yang kamu nak. Fa'tu harthakum. Mendatangilah ladang kamu ikut suka kamu macam mana kamu nak. Cerita ada orang Yahudi kata anak yang seseorang tu menjima isterinya kok belakang, dia akan melahirkan anak yang juling. Al-Quran menempelak, Quran menempelak. Siapa yang terpelak tu? Allah. Allah kata fa'tu harthakum anna syi'tum. Datangilah ladang kamu ikut suka kamu. Dah bini kamu kok depan pun tak apa, kok belakang pun tak, macam mana pun tak apa. Tak ada isu berkaitan dengan yang disebut oleh orang Yahudi tadi. Taib, faham tak? Fahamnya orang perempuan ialah tempat orang laki-laki menanam benih. Maknanya kalau nak dapat anak yang soleh, kena cari isteri yang solehah. Kita nak anak jadi apa? Kita nak anak kita jadi orang berilmu. Mesti cari mak yang ada ilmu. Allah Sayyidina Muhammad. Orang menega, dia nak anak dia pandai dalam ilmu perniagaan. Dia mesti cari mak yang pandai bab menega-menega. Allah Sayyidina Muhammad. Okey. Kalau kita semata-mata kita soleh, tapi isteri tak solehah, tak akan dapat melahirkan anak yang soleh. Kalau ladang tak subur,
tak akan dapat melahirkan benih yang subur daripada ladang yang tak subur. Pada Al-Quran dia menggunakan bahasa yang sangat berhikmah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Contoh lain, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dalam Quran, bila Allah sebut langit dan bumi, Allah mesti sebut langit dulu, lepas tu Allah sebut bumi. Bila Allah sebut tentang langit dan bumi, Allah mesti sebut tentang langit dulu. Pasal apa? Sebab langit lebih mulia daripada bumi. Pasal apa langit lebih mulia daripada bumi? Sebab di langit tidak ada satu tempat pun orang buat maksiat pada Tuhan. Berbeza di bumi, sekalipun di sini ada orang yang melakukan taat, tapi banyak tempat orang melakukan maksiat. Bila Allah sebut malam dan siang, Allah mesti sebut malam dulu sebelum siang. Pasal apa? Sama juga. Sebab malam lebih mulia daripada siang. Pasal apa malam lebih mulia daripada siang? Sebab malam untuk Tuhan, siang untuk kita. Siang tempat kita cari rezeki, ialah masa kita mencari rezeki. Malam ialah masa kita berqiyamul lail dan mengambil diri pada Allah. Itu penggunaan az-zikrul hakim. Maka sebab itu dalam Quran Tuhan sebut fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah ahli zikir kalau kamu tidak mengetahui. Apa makna ahli zikir? Orang yang berilmu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sebab tu kata Tok Guru dalam Quran ni, semua ilmu ada. Kata Tok Guru salli ala sayyidina Muhammad, hatta ilmu nak buat roti canai pun dalam Quran ada. Tak mana Tok Guru ayat tu? Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya orang berilmu kalau kamu tak ada ilmu. Kalau kamu tak kerti buat roti canai, pergi cari orang yang pandai buat, kamu akan dapat ilmu tentang roti canai. Itu Al-Quran. Sebab tu Al-Quran ni, masalah Sayyidina Muhammad, kalau kita kaji, kita akan terbungkam. Allah hebatnya. Hebatnya kandungan kitab suci Al-Quran. Dan Tuhan sebut Al-Quran ialah was-siratul mustaqim. Al-Quran ialah jalan yang lurus. Tuan-tuan, sebagai contoh, bila mana kita baca suratul Fatihah, doanya ialah ihdinas siratal mustaqim. Tu ya doanya. Daripada alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, tu belum doa lagi. Bila mai ihdinas siratal mustaqim, tu baru doa. Ya Allah Tuhanku, ya Allah Tuhan kami, ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan kami jalan yang lurus. Cuba tengok Quran, dia tak pakai ihdinas, dia tak pakai lafaz ya Allah tunjukkan aku, tapi dia pakai lafaz tunjukkan kami. Pasal apa? Sebab petunjuk ni, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kita memerlukan, semua kita perlu petunjuk, semua kita perlu. Contoh, saya bagi contoh macam ni. Tuan-tuan, kita naklah kita masuk syurga seorang-seorang kita. Bini kita tak masuk, anak tak masuk, mak tak masuk, ayah tak masuk. Tentu kita tak mahu kan. Tentu kita nak semua orang yang kita sayang ni akan masuk syurga seringkan kita. Itulah hikmah ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkan kami ya Allah jalan yang lurus. Jalan macam mana tu? Siratal ladzina an'amta alaihim. Jalan orang-orang yang engkau memberi petunjuk pada mereka.
Siratal ladzina an'amta 'alaihim, jalan orang-orang yang engkau memberi nikmat pada mereka. Siapa dia? 4 jenis. An-nabiyyin, as-siddiqin, asy-syuhada, as-salihin. 4. Nabi-nabi, as-siddiqin, wali-wali, asy-syuhada, orang mati syahid, as-salihin, orang yang soleh-soleh. Mana kita nak jalan 4 jenis orang ni. Yang kita tak mau, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Itu tak mau. Jalan orang-orang yang engkau murkai, yang dimurkai. Siapa dia? Orang Yahudi. Waladdallin, orang yang sesat. Siapa? Orang Nasrani. Jalan ni tak mau. Jalan yang orang Yahudi kita tak mau. Jalan orang Nasrani kita tak mau. Sebab inilah orang Yahudi, orang Nasrani lah yang dikatakan musuh Allah yang paling nyata sekali. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sebab mereka tak akan meredai orang Islam ni, sehingga kita akan ikut, sehingga kita ikut jejak kehidupan mereka. Atau Allah kata walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Tidak akan meredai orang Yahudi, tidak akan meredai orang Nasrani sehingga kamu hidup macam cara mereka hidup. Baru mereka puas hati. Berarti sepanjang masa dalam otak mereka tak tidur, tak lena, melainkan mereka fikir macam mana nak menyesatkan kita. Allahumma salli ala sayyidina. Jadi bila kata was-siratul mustaqim, maknanya ialah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, jalan yang lurus. Al-Quran ialah petunjuk kepada jalan yang lurus. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, apa dia makna ihdinas siratal mustaqim? Maknanya ialah, ya Allah, tunjukkan kami bagaimana kami boleh mati sebagai seorang Islam. Itu makna dia. Ihdinas siratal mustaqim tu maknanya ialah, ya Allah, tunjukkan kami macam mana kami boleh mati sebagai seorang Islam. Quran ni tuan-tuan, dia ada syarah yang mensyarahkan ayat ni juga. Sebutlah apa benda pun, ada ayat lain datang mensyarahkan. Macam mana kita nak mati sebagai seorang Islam? Taqwa. Dalam Quran Tuhan sebut, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sallallahu alaihi Muhammad. Allah kata, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan kamu jangan mati sama sekali melainkan matilah sebagai seorang Islam. Macam mana nak mati sebagai seorang Islam? Hidup bertakwa. Yang Tuhan suruh, buat sungguh-sungguh. Yang Tuhan larang, jangan buat sama sekali. InsyaAllah kita akan mati sebagai seorang Islam. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Al-Fatihah. Na'udzu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم نور قلوبنا بهدايتك اللهم نور قلوبنا بهدايتك اللهم نور قلوبنا كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله عليه وسلم الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم أستغفرك وأتوب إليك بسم الله الرحمن الرحيم تواصل بالحق وتواصل بالصبر